Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini Cikgu Fira ingin mengajar tentang ayat majmuk dan bagaimana caranya untuk kita mengenal pasti ayat tersebut merupakan ayat majmuk. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita baca doa belajar bersama-sama. Jom! Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Cikgu, apa itu ayat majmuk? Boleh tak cikgu terangkan? Mestilah boleh. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua ayat tunggal atau lebih. Kedua, ayat majmuk digabungkan dengan menggunakan kata hubung. Cikgu, apa contoh-contoh kata hubung? Contoh-contoh kata hubung seperti dan, atau, sambil, kerana, untuk, yang, lalu, tetapi, serta. Sebenarnya banyak lagi contoh kata hubung, tapi hari ini cikgu berikan 9 contoh kata hubung. Sekiranya murid-murid terjumpa kata hubung dalam ayat tersebut, ini bermaksud ayat tersebut merupakan ayat majmuk. Ingat ya, cikgu ulang. Kalau murid-murid terlihat ayat tersebut ada kata hubung, semestinya ayat itu adalah ayat majmuk. Jelas ya murid-murid? Baik, cikgu akan berikan contoh ayat majmuk supaya murid-murid lebih mudah faham dan jelas. Mari kita lihat satu persatu contoh yang diberikan oleh cikgu. Di sini cikgu telah paparkan jadual di mana di bahagian atas terdapat ayat tunggal yang pertama diikuti dengan kata hubung. Seterusnya ayat tunggal yang kedua. Di bawahnya pula murid-murid dapat melihat ayat majmuk. Baiklah, kita akan lihat contoh ayat tunggal yang pertama iaitu Ali bermain catur. Baiklah, ayat tunggal yang kedua iaitu Haris bermain catur. Murid-murid, apakah kata hubung yang sesuai digunakan untuk membentuk ayat majmuk yang lengkap? Kata hubung yang sesuai ialah dan. Jadi, kita gabungkan ayat tunggal yang pertama dan juga ayat tunggal yang kedua menggunakan kata hubung. Oleh itu, ayat majmuk yang lengkap seperti Ali dan Haris bermain catur. Murid-murid nampak perkataan dan? Dan merupakan kata hubung. Jadi, bila ada kata hubung pada ayat tersebut, maka jelaslah Ali dan Haris bermain catur merupakan ayat majmuk. Kita lihat contoh yang kedua. Ayat tunggal yang pertama, Raju menyanyi. Ayat tunggal yang kedua, Raju menyiram pokok bunga. Jadi, kata hubung yang sesuai digunakan untuk ayat ini ialah sambil. Jadi, kita gabungkan ayat tunggal yang pertama dan ayat tunggal yang kedua menggunakan kata hubung sambil. Maka terbentuklah ayat majmuk yang lengkap seperti Raju menyanyi sambil menyiram pokok bunga. Kata hubung yang digunakan ialah sambil. Jelas ya? Mari kita lihat contoh yang ketiga. Murid-murid dapat melihat ayat tunggal yang pertama iaitu mereka datang ke kedai. Ayat tunggal yang kedua iaitu mereka membeli beras. Untuk membina ayat majmuk, kedua-dua ayat tunggal ini perlu digabungkan dengan kata hubung. Jadi, apakah kata hubung yang sesuai untuk menggabungkan ayat ini? Kata hubung yang sesuai ialah untuk. Jadi, kita gabungkan ayat tunggal tersebut menjadi ayat majmuk yang lengkap seperti mereka datang ke kedai untuk membeli beras. Kata hubung yang digunakan ialah untuk. Jelas ya murid-murid? Baiklah murid-murid sekalian, cikgu akan berikan sedikit latihan ayat majmuk. Murid-murid diminta untuk mendengar dan membaca
ayat yang diberikan. Kemudian, murid-murid perlu menentukan sama ada ayat tersebut merupakan ayat majmuk ataupun ayat tunggal. Jadi, tunggu apa lagi? Jom kita mulakan. Hanis menonton televisyen sambil makan keropok. Ayat tunggal ataupun ayat majmuk? Aha, jawapannya ialah ayat majmuk kerana ada kata hubung pada ayat tersebut. Kata hubung yang digunakan ialah sambil. Jadi jelaslah, sekiranya ada kata hubung pada ayat tersebut, maka ayat tersebut merupakan ayat majmuk. Kita lihat latihan yang seterusnya. Kucing itu tidur di bawah kerusi. Ayat tunggal ataupun ayat majmuk? Jawapannya ialah ayat tunggal kerana ayat tersebut tidak mempunyai kata hubung. Murid-murid 3 Frizia sedang bersenam di padang. Ayat tunggal ataupun ayat majmuk? Jawapannya ayat tunggal kerana tidak mempunyai kata hubung. Jelas ya murid-murid semua? Azhar berjaya dengan cemerlang kerana dia rajin belajar. Ayat tunggal ataupun ayat majmuk? Jawapannya ayat majmuk. Sebab apa? Sebab ada kata hubung kerana sekiranya terdapat kata hubung pada ayat tersebut, sememangnya itu adalah ayat majmuk. Kamu hendak membeli garam atau gula? Ayat tunggal ataupun ayat majmuk? Jawapan untuk ayat ini ialah ayat majmuk kerana mempunyai kata hubung atau. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Ingat ya murid-murid, ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi 2 ayat tunggal atau lebih. Ayat majmuk perlu digabungkan dengan menggunakan kata hubung. Baiklah, cikgu harap murid-murid faham apa yang dipelajari hari ini, iaitu ayat majmuk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.